sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila arwahil muslimin wa ila arwahil masyayikhina wa mu'allimina wa zawil huquqi alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wa bi khususil musannif fi hadzal kitab. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sa'adatan fid dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa nuril ardh abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Pada muka surat 38. Ya. 37. Beriman, kedua beriman secara tafsir. Kata ya. Rukun iman yang keempat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, rukun iman yang keempat beriman dengan segala kitab. Kitab mana? Kitab yang kita mengaji ini ke ataupun kitab mana? Beriman dengan segala kitab ni dia panggil kitab samawiyah. Kitab-kitab ni dia panggil kitab-kitab samawi. Kitab-kitab yang diturun daripada langit. Semua kitab-kitab diturunkan daripada langit. Dia ada dua. Kitab yang besar-besar, iaitu Taurat, Injil, Zabur, Quran. Yang empat besar, yang besar empat. Dan yang kecil-kecil nama dia Suhuf. Yang kecil-kecil nama dia Suhuf. Suhuf Ibrahim wa Musa. Itu suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian yang diturunkan kepada Nabi Syis, anak tu Adam. Kemudian yang diturunkan sebelum daripada Nabi Musa. Sebelum diturunkan Taurat, dia turun dulu Suhuf. Kemudian orang yang berpegang dengan kitab ni dinamakan dia mukmin dan muslim. Orang yang berpegang dengan kitab ni nama dia mukmin dan muslim dan mudayyin. Mudayyinun artinya orang yang beragama. Orang yang berpegang dengan kitab nama dia mudayyinun, artinya orang yang beragama. Nama dia mudayyinun, artinya orang yang beragama. Jadi kita beriman dengan kitab ni, dia ada dua cara juga, secara ijmal dan yang keduanya secara tafsir. Secara
sekaligus. Ayat itu dia panggil secara ijmal. Yang kedua secara tafsir, cara huraian satu persatu. Pertama, beriman dengan secara ijmal itu, pertama beriman kita dengan kitab-kitab ini secara ijmal, yaitu kita percaya bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan beberapa banyak kitab daripada langit. Sebab itulah kitab-kitab ni nama dia kitab samawi. Kitab-kitab yang dibangsakan kepada langit. Diturun kepada segala rasul-rasul. Diturun kepada segala rasul-rasulnya, daripada Adam, daripada Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab samawi ini dia diambil daripada tempat simpanan dia, iaitu di Lauh Mahfuz. Dia diambil daripada di Lauh Mahfuz, bawa turun. Maka banyak kitab-kitab diturunkan kepada Nabi-Nabi. Kata Qil, yang ni kita lebih tepi lah, kita buat nota lah. Kata Qil, mana kata setengah ulama, semua kitab samawiyah ini yang diturun daripada langit ini sebanyak 140 buah, 104 buah. Itu pada setengah pendapat. Dan setengah pendapat dia kata 114 buah. Jadi sebab itulah dibahagikan kitab ni, ada kitab yang kecil dan ada kitab yang besar. Kemudian cara perinciannya, yang ulama sebutlah 6 buah bagi Nabi Shish. 6 buah bagi Nabi Shish. Yang ni dia panggil suhuf. 6 buah bagi Nabi Shish, iaitu anak tu Adam. Kemudian 30 suhuf, 6 suhuf ataupun 6 buah bagi Nabi Shish, iaitu anak tu Adam. Kemudian 30 suhuf bagi Nabi Ibrahim. 30 suhuf bagi Nabi Ibrahim. Dan 10 suhuf bagi Nabi Musa sebelum daripada turun Taurat. 30 suhuf Nabi Musa sebelum daripada Taurat. Maka suhuf ini ataupun kitab-kitab ini dinamakan juga Syibhul Kitab. Dia nama juga Syibhul Kitab. Suhuf itu sendiri dia dinamakan juga dengan Syibhul Kitab. Itu kita kena beriman. Macam mana wallahu a'lam. Tapi artinya sejak daripada Nabi, selepas daripada Nabi Adam, sejak daripada anak Nabi Adam sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, semuanya ada terdapat dalam tu suhuf. Ada kitab-kitab yang menjadi panduan. Tuhan waktu turun melalui Jibril kepada Nabi-Nabi supaya mereka ikut panduan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Injil hari ini, Bible hari ini yang sudah diubah, telah diubah. Dia pun nak pakai Bible tu nama Tuhan Bapa, kan? Nama Allah, dia tulis itu dalam Bible. Allah telah menurunkan anaknya ke bumi untuk menyelamatkan bumi. Allah menurunkan anak dia.
Allah tu nama bagi Tuhan. Allah tu nama bagi Tuhan. Tuhan satu kan. Kalau nak baca nama Tuhan, nama Allah, hang kena mengaku Allah tu satu. Hang kena mengaku Allah Tuhan tu satu. Tapi dalam Bible disebut Allah menurunkan anak dia ke bumi untuk menyelamatkan bumi. Apalah Tuhan, apalah Tuhan? Yesus kan, God kan, apa tujuan dia pakai? Sebab Allah tu nama Tuhan. Dia satu, dia besar, tak ada berbilang. Kalau hang dah faham kata Tuhan tu berbilang, dia pun nama Tuhan, nama Allah. Itu tak ada tujuan lain melainkan nak mengaruh kita. Itu zaman di Pahau itu, zaman di Pahau bawa di mahkamah, kan? Jawab hari ini nak di bawah. Bahaya pun. Nanti anak-anak itu baca Bible. Dia pun guna tak kena tepat. Kesemuanya mengandungi qasas. Qasas itu maknanya cerita-cerita. Dan mengandungi mawa'iz. Mawa'iz maknanya pengajaran-pengajaran. Dan wa'dun, janji, janji pahala. Wa'id, janji neraka, janji dosa. Bisyarah, nazarah, khabar kesukaan. Nazarah, khabar ketakutan. Cerita tentang basyarah ni cerita tentang syurga. Nazarah cerita tentang neraka, balasan yang dikenakan kepada orang yang melakukan maksiat. Amal, suruh, nahi, tegah, ada larangan, ada suruhan, adalah benar, datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya suruh-suruh itu dan juga kitab-kitab itu diturunkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh Jibril daripada Lauh Mahfuz. Kata setengah ulama daripada seorang malaikat. Kemudian kitab kita Al-Quran Al-Quran Karim ada berapa? Dia ada 6,666 ayat. Jadi daripada 6,666 ayat tu dalam Al-Quran ni ada 1,000 berkaitan dengan suruhan, berkaitan dengan amal. 1,000 dalam Al-Quran tu ada 6,666 ayat. 1,000 dalam bentuk suruhan amal, 1,000 dalam bentuk nahi, tegah. Kemudian 1,000 dalam bentuk wa'ad, maknanya janji beri pahala. 1,000 lagi dalam bentuk wa'id, mengandungi wa'id, janji siksa. Jadi 4,000 lah. Kemudian 1,000 lagi ibaratul imtisal, maknanya bandingan. Ibarat amsal, ibarat perumpamaan, bandingan. Macam Tuhan sebut masaluhum kamasalil ladzi istauqada nar. Umpama mereka itu
ialah seperti mana orang yang mempelekat api, orang yang menyalakan api. Itu yang mengandungi makna imtisal, makna ibarat. Kemudian berapa? 5,000. Kemudian 1,000 lagi mengandungi qasas, mengandungi kisah-kisah. Jadi 6,000. Kemudian 500 berkaitan dengan halal haram. Dan 100 mengandungi doa dan tasbih. 100 mengandungi doa dan tasbih, dan 66 ayat ialah nasikh dan mansukh. 66 ayat ialah nasikh dan mansukh. Cukup lah 6,606 ayat. Kemudian orang kira pula huruf tu ada berapa juta pula kan? Huruf dalam Quran tu ada berapa juta? Tak ingat dah dia. Itu berkaitan dengan Al-Quran. Maka wajib kita beriman. Wajib kita beriman bahawa Quran ini ialah diturunkan oleh Allah daripada Lauh Mahfuz melalui Jibril alaihi salam. Kedua, beriman dengan secara tafsir. Beriman kitab ni, segala kitab ni secara tafsir macam mana pula? Iaitu wajib kita percaya bahawasanya yang terbesar daripada segala kitab-kitab itu ialah 4 buah. Iaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa di dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ini ialah bahasa Yahudi. Orang Yahudi ni keturunan Nabi Musa. Sebab tu tubuh badan dia besar kan. Nabi dalam Isra' Mi'raj, Nabi tengok Nabi Musa semayang di kubur dia, badan besar, tinggi, kulit dia putih, rambut dia cacat. Nabi Musa dia orang besar. Nabi dalam perjalanan Isra' daripada Mekah, dia singgah 4 tempat. Selepas tu dalam 4 tempat masa Nabi dalam Isra' tu, Allah Ta'ala pertuntunkan pula kepada Nabi 11 peristiwa ganjil. Nabi tengok pejuang yang berjuang dengan agama Allah Ta'ala, orang yang berjuang fi sabilillah sehingga mati dalam fisabilillah. Balasan dia macam-macam ni. Kemudian Allah ada pertuntunkan kepada Nabi. Nabi tengok pula Nabi dipertuntunkan beberapa peristiwa orang yang tak semayang, macam mana hukuman dia. Kepala tu dia lempuk ke batu, berkecat. Lepas tu pada tu tak ada nak hilang sakit, dulu pula. Lepas tu hempuk pula, tak ada nak hilang sakit. Mati dah lah. Kalau dua hempuk kepala. Hempuk kepala sampai berkecat kepala otak. Nabi tengok 11 peristiwa ganjil. Lepas tu Nabi melawati tahun 4 tu. Yang ini untuk bagi semangat ke Nabi. Allah Ta'ala suruh Nabi singgah di Madian, tempat Nabi Nu'aib. Di situ ada satu pohon. Di situlah tempat Nabi Musa berteduh lari daripada Fir'aun. Jadi wahai Muhammad, nanti tengok seolah-olahnya Tuhan kata begitulah. Cuba tengok bagaimana perjuangan Nabi Musa.
Lepas tu pula melawat di satu tempat di perkuburan Masyitah. Kubur dia bau wangi sebab dia pertahankan agama sampai sanggup direbut. Suami dia nama Hizkil, duduk duduk jaga khazanah Fir'aun. Orang besar dalam istana Fir'aun. Anak dia 2 orang. Seorang tu lelaki umur hanya sulung, lelaki umur 2 tahun. Yang dia dukung tu umur 2 bulan. Satu keluarga dia rebut dalam kawah. Ambil suami dulu. Wahai Masyitah, nak kembali balik dah. Dia tak Rabbi wa Rabbuka Allah. Tuhan Allah, Tuhan aku Allah. Masyitah ni orang cerdik, orang pandai. Dia nak sampai mesej kepada Fir'aun ni. Sebab Fir'aun dia rangka satu dasar negara. Dasar itu dasar syirik pada Tuhan. Dasar yang mungkar. Iaitu dasar dia ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan yang maha tinggi. Sungai-sungai mengalir di bawah kekuasaanku. Cuba tengok sungai ni mengalir. Boleh masuk ke pedang, boleh masuk ke sini. Buat saliran. Lepas itu tumbuh padi. Orang boleh berkebun. Itu bawah kekuasaan Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Aku ni Tuhan yang maha tinggi. Masyitah pun jangan Fir'aun. Dia duk punya sikap dia jadi mak andam kepada anak Fir'aun. Anak Fir'aun tu nama dia Fa'adna. Jatuh sikap rambut kelepiang kata jatuh. Masyitah dengan spontan memberi mesej kepada Fir'aun. Dia kata apa? Bila jatuh sikap dia kata ta'ish Fir'aun. Bismillah ta'ish Fir'aun. Dengan nama Allah mampu Fir'aun. Binasa Fir'aun. Dengan nama Allah binasa Fir'aun. Ta'ish Fir'aun. Anak dia dengar tu. Ada Tuhan lain pada Pak Abu. Dah jadi dasar negara dah kata Pak aku ni Tuhan, ayah aku ni Tuhan. Wahai Masyitah, kalau aku sampai pada ayahku, kena tahu ni. Masyitah kata memang kena sampai itu. Sampai tu Nabi diperlihatkan supaya memberi semangat kepada Nabi berjuang kepada jalan Allah. Walaupun Nabi ditimpa pelbagai musibah, isteri dia yang dikasihi meninggal. Kemudian bapa saudara dia yang dipin dia. Siapa dia nak mari kacau Nabi, siapa nak ganggu Nabi, jumpa dia dulu. Dia persekan dia buat balik. Orang tua muka. Isteri dia yang sponsor dia, Siti Khadijah pun meninggal juga. Allahu Akbar. Tapi tak ada apa, saya kanan pun patah, saya kiri pun patah. Nak buat apa lagi? Kita duduk pun nanti. Tuhan kata dia, wahai Muhammad, bangun. Kemudian sampai. Nabi dipersukakan dengan Isra dan Mi'raj. Itu disebut dalam kitab, dalam Al-Quran. Maka kitab-kitab ni yang diturun ialah yang besarnya ialah Taurat. Ada 4 buah yang besar. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dalam bahasa Ibrani, bahasa Yahudi. Dan kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud di dalam bahasa Qibti. Qibti ini bahasa Fir'aun. Dan Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam
dengan bahasa Syriani. Apa dia bahasa Syriani? Pada yang Mekah kata bahasa Syriani ini bahasa Belanda, iaitu orang putih. Injil diturunkan kepada Nabi Isa, bacaannya dengan bahasa Syriani. Kata pada yang Mekah bahasa Syriani ini ialah bahasa Belanda, bahasa orang putih. Dan kitab Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacaannya dengan bahasa Arab. Maka segala isi kandungannya semua tu dalam maka segala isi kandungannya betul daripada Allah Ta'ala. Kita wajib beriman macam itu. Wajiblah kita percaya dan menerima dan beramal semuanya. Jadi syariat dulu, syara'un lana, syara'un man qablana, laisa syara'un lana. Syariat orang dulu bukan syariat kita. Syariat Nabi Musa, kalau buat maksiat, kalau dah kau Tuhan buat maksiat, maka bagaimana nak taubat? Kena naik atas bukit, naik atas gunung, terjun turun, bunuh diri, mati. Maka terhapulah dosa. Kalau kena kalau kena najis, kalau kena kain, maka di tempat tu digunting, buang air. Itu syariat dulu. Syariat Nabi Sulaiman, dia boleh bina patung-patung. Dia suruh jin, dia suruh syaitan bina patung-patung sebagai kemegahan untuk dia. Buat patung-patung besar-besar. Itu syariat Nabi Sulaiman. Adilnya dia montok, ada dalam suruh dia. Maka syariat orang dulu bukan syariat kita ni. Cuma yang yang ada persamaannya ialah di segi akidah. Di segi akidah tak berubah. Semuanya tetap dalam akidah ni ialah menyembah Allah yang esa, ia Tuhan yang bersifat dengan wahdannya, Tuhan yang bersifat dengan kudrat, Tuhan yang bersifat dengan iradat. Semua sama di segi akidah. Di segi syariat yang tak sama. Inilah cara beriman dengan segala kitab. Inilah cara beriman dengan segala kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, rukun iman. Yang kelima rukun iman yang kelima, beriman dengan hari kiamat. Kiamatnya asal makna qama, ambil daripada lafaz qama yang umum kiamatan. Qama makna berdiri, bangkit. Hari kiamat ni artinya hari dibangkitkan daripada kubur. Kita ni semua akan mati. Dan roh kita semuanya ditempatkan dalam terumpet Israfil. Lepas tu dia tiup terumpet tu, maka semua roh ni keluar cari Ajabuz Zanat. Ajabuz Zanat ni dia di tulang senongeng kita. Lepas tu dia ingat, maka roh kita roh kita ingat di Ajabuz Zanat. Lepas tu hidup macam mana bulan yang tumbuh selepas daripada hujan. Macam-macam keadaan mati. Ada yang mati dalam keadaan seronok, ada yang mati dalam keadaan macam-macam bangkit daripada kubur. Itu dia panggil kiamat. Kiamat kecil ialah permulaan masuk ke dalam alam kubur. Itu permulaan kiamat kecil.
para syuhada, orang yang diberi kesenangan oleh Allah Ta'ala, dia bangkit dalam keadaan seronok. Dia duduk dalam kubur beratus tahun, beribu tahun, dia tak rasa lama. Sebab apa? Allah Ta'ala buka satu pintu di kubur tu, maka dia dapat nikmat. Sampai malaikat kena gerak, makin rigit. Tu kita baca dalam surah Yasin, kan? Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Malaikat dia kata apa? Qalu ya wailana, siapa lah kenapa semua kacau semualah. Man ba'asana, siapa yang membangkitkan kami ni? Kami dah seronok dengan nikmat dalam kubur ni. Tiba-tiba pergi kacau kami, suruh bangkit. Seolah-olah tersedak daripada jaga. Siapa yang mengacau kami? Macam kita lah. Ustaz biasa cerita apa nama ni, cerita Mas Juta kan. Dia kerja malam, tiba-tiba dia duduk di dalam kubur tempat dah bincang dia. Tiba-tiba mimpi orang bagi kat dia sampai 2-3 juta. Bagi seketut. Bagi seketut tu kan dia perangan tadi hak ni aku nak beli kereta, hak ni aku nak buat rumah. Beli tu pun. Nikah 4 tu. Sekali nikah 4. Sekali angkat 4 orang. Malam pertama nak masuk dalam kelaku, aku pilih ke apa? Pergi dengan kereta mesti di istana, di rumah bengkel kosak. Nak masuk dalam kelaku, tiba-tiba buka kelaku tetap kalau pang di belakang. Terjaga dia. Hang duk kacau apa-apa. Dan aku apa ni pergi dekat bini pertama, bini kedua, bini ketiga dulu. Tiba-tiba ada bini dia balik apa ni kelempang dia, terjaga tidur. Apa pakai motor lah, tidur dia yang hang sini. Dia kata, hang nak kacau aku pun, nak doa aku pun. Dan dulu. Ni sampai tak dan ni, habis semua. Rumah bengkel pergi mana, kereta pergi mana, bini tambah, bini kedua pergi mana, habis tidak. Jaga-jaga tak ada apa. Duduk dalam tengah bubuk juga. Dan dulu dia tak. Orang yang dapat nikmat daripada Allah Ta'ala dalam tubuh, malaikat doa bagi. Malaikat kata apa? Haza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini bagi. Ini adalah apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Rahman, wa sadaqal mursalun. Benarlah apa yang disebut oleh Rasul. Itu hari kiamat. Hari kiamat ni dia membezakan di antara orang yang kafir dan orang yang beriman. Sebab orang yang kafir tak kaya pada kiamat. Dia kata apa? Bila kita mati, maka jadilah debu-debu yang berterbangan. Tak ada apa. Kalau lagu itu senang. Di dunia ni buatlah segala dosa, buatlah segala kejahatan. Sebab apa? Tidak ada hari terbalas. Kita beriman akan bangkit. Dia berkata macam mana dah mati nak bangkit pun? Kita jawab, hak tak ada kebutuhan boleh bagi ada. Kan? Bukan ada payah mana pun. Kita dulu tak ada, lepas tu lebih ada. Lepas tu Tuhan nak mati, senang begitu. Macam mana kita bakar apa nama ni, lalang yang kering, dia mati dah, lepas tu kita bakar. Lalang di kebun kita tu, dia kering dah, kita bakar. Kering mati dah, kita bakar-bakar, lepas tu mari hujan semua, dia naik balik. Bukan ada payah pun begitu. Jadi dia pun tak beriman dengan kiamat. Dia beriman dan itu adalah beriman tak kuat ke orang.
Tapi kita tak beriman ada hari kiamat, ada pembalasan, ada syurga, ada neraka, ada dosa, ada pahala. Jadi beriman dengan hari kiamat pun ada dua cara juga. Hari kiamat ni bersalahan ulama. Kita tengok itu video. Hari kiamat ni bersalahan ulama pada permulaan kiamat. Kata setengah ulama, permulaannya daripada tiup sangkakala yang kedua. Itu bermulanya kiamat. Kata setengah ulama, permulaannya daripada dihimpunkan sekalian makhluk di padang mahsyar. Dihalau kita ni semua di padang mahsyar. Bervidium manusia daripada Nabi Adam sampai manusia zaman dihimpun satu tempat. Cuba bayangkan. Kita semua akan dihimpun. Sampai di sana ni punya azab di orang. Nak mati dah lah, dah mati dah. Duduk dalam keadaan yang cukup teruk, yang cukup panas. Kita ni kalau dalam masjid ni kan, cuba sumpat buang 500 orang dalam satu masa. Tutup pintu, lepas tu sumbat 1000 orang ataupun 2000 orang. 500 orang pun cukup dah. Dia panas badan kawan-kawan ini, bau tu memang tak selesa. Kurung dari sehari semalam. Kurung sehari semalam. Terus ada pasal ekor, terus ada pasal ni biar matahari ni musim kemarau ni. Agak-agak nak nyanyi guna pesan. Sana tak pesan tu. Dia akhirat tak pesan. Pesan pada azab tambah. Kalau sakit makin sakit. Kalau susah makin susah. Itu hari kiamat. Kita semua menuju kepada akhirat. Setiap yang hidup sedang menuju perjalanan ke akhirat. Tak berhenti berjalan ke akhirat. Sama ada kita suka tak suka, sama ada kita setuju tak setuju, sama ada kita nak pergi tak mampu, tetap berjalan menuju ke akhirat. Cuma ada orang yang sampai awal, ada orang yang sampai lewat sikit kan. Nak tua sampai awal yang 70-80 penyakit banyak sampai awal. Ada kata agak-agak lah. Kalau takdir, kita buat pada takdir. Malaikat maut dia mari kat kita, dia kata, "Hei, Syamil, aku nak ambil nyawa hang ni dalam masa bulan lagi." Dia beritahu pada setiap bulan. Dia tanya Pernah anak aku nak ambil nyawa hang bulan depan sekian hari bulan. Agak-agak kita nak kata apa dulu. Janganlah tangguh rezeki. Banyak kerja tak selesai. Itu ya. Kita semua akan jawab begitu. Tuan-tuan tak tahulah, saya kena jawab dulu. Nanti tak. Nanti saya kalau boleh tangguh tahun 2 hari jangan. Sebab apa kita jawab dulu? Sebab minyak kereta kita kurang. Sebab minyak kereta kita kurang. Minyak pada tangki nak ajak pergi sampai ke Sungai Petani, nak ajak sampai Kuala Lumpur. Dia kata mana boleh pergi, tak cukup. Tapi kalau minyak penuh, ajak mana-mana. Kalau amalan kita cukup, tak apalah, reda.
Aku pun ingin bertemu pencipta aku macam Imam Ghazali. Imam Ghazali ni dia tahu dah dia nak meninggal. Dia hujung kaki dia ke kiblat, lalu dia kata kepada anak isteri dia, ambillah kain kafan. Ambillah kain kafan aku. Aku redha dan aku sedang aku redha dengan takdir. Sekarang ini aku sedang menuju kepada pencipta, kepada kekasihku yang sejati, Imam Ghazali. Sebab dia cukup minyak harga dia penuh lagi, ajak kita kita jangan kita hutang banyak. Siapa ada nak banyak ni dan gula. Kalau kita nak pergi Kuala Lumpur, paling wang kena ada berapa ringgit. Paling wang kena ada 500 ringgit, kan? Kalau sekat Sungai Tani itu 100 ringgit kurang. Sebab dekat. Kalau Sungai Tani 500. Paling kalau Kuala Lumpur 500 ringgit paling lepas. Ni nak belanja, nak makan, nak buku minyak, tol. Kalau pergi Johor, sama lagi. Kalau pergi Singapura, nak hantar order tu pun, lepas pada tu duit dia pula main sana. Kalau kita nak belanja di Singapura, RM1,000, kena bawa RM3,000, kan? Tak apalah. Baik. Lepas pada Singapura sampai ke Indonesia, kena bawa banyak lagi. Kalau lepas pada Indonesia sampai ke India, sampai ke mana-mana, sampai ke Belanda, sampai ke New Zealand, lagi banyak. Sebab lagi jauh perjalanan, banyak duit yang kita kena bawa. Kalau sampai ke mana-mana, sampai ke ujung dunia tu, lagi banyak kena bawa duit, kan? Sebab jauh perjalanan. Lepas pada tu sampai ke Amerika, kalau kita nak belanja RM10,000, kena bawa RM40,000. Sebab jauh. Kalau keluar dunia, mahal. Kalau keluar daripada dunia tu, orang panggil meninggal dunia. Kalau keluar daripada dunia tu, banyak mana orang dunia? Banyaklah. Sebab perjalanan jauh dan tak patah balik dah. Lepas tu, banyak orang kata, modal yang jauh ni mana? Modal tak banyak. Ada tu habis. Takut ada tu berlebih semua jalan. Semayang semalam bukan pun semayang tahajud lagi. Baca Quran lagi. Berselawat lagi. Teriak tangis. Ya Allah. Mana? Maya tanya. Sambung lagi semaya subuh. Kan? Sambung semaya subuh. Dapat pahala lagi. Lepas semaya subuh, wirid pula. Lepas wirid, habis wirid, kawan kita kata, jom kita pergi makan roti canai di apa kedai makan, sedap roti canai dia. Martabak dia pun. Kadang-kadang, jom kita pergi duduk cakung di kedai paman lah kita kan. Duduk itu yang mulut, yang lidah kita tu tajam. Siapa ada lalu kita. Kawan tu ni duduk tangan lidah lah. Contoh. Allah dia tu. Bukan tak ada duit tu. Tapi kedekut lah Allah. Kedekut hidung masin tak kaya jerih. Kecut dah tak lurus. Kawan tu naik motor tak kata tak kepok pun. Yang kita duduk dengan makan roti canai jadi lepas mayang tahajud apa sebagainya, habis amalan itu. Sebab apa? Amalan kita Nabi kata. Nabi kata amalan kita ni seorang sahabat
Abdullah bin Mas'ud ditanya oleh Abdullah bin Al-Mubarak. Dia kata, hai Ibnu Mas'ud, cerita lah lagi Nabi ceritakan hal itu ni. Hantu nak cerita aku. Dia kata, aku tak boleh cerita. Kalau aku cerita, aku teriak. Aku tak boleh cerita. Aku sedih. Aku teriak semua. Cerita lah. Ibnu Mas'ud teriak, tak kira lah. Sampai seolah-olahnya dia tak boleh nak kawal. Kursi dia sampai tak boleh nak kawal. Tak apalah kata Allah Tuhan. Kalau sekiranya hendak menceritakan hadis lah, isu-isu besar, aku nak dengar hadis. Lepas tu dia pun gagah cerita. Dia kata Nabi cerita dekat aku. Nabi kata aku. Setiap lapisan langit ni dia ada malaikat apa tu? Malaikat ada jaga. Bila amalan kita ni dihimpun sampai waktu subuh, setiap hari dihimpun, kemudian amalan kita ni dibawa. Tu macam orang semayang lepas subuh tadi ni dengan dengan tahajud mau cukup ni, tu dia amalan dia malaikat langit hafazah yang pertama tengok terkejut sebab amalan punya hebat. Macam seperti mana seperti mana seperti mana amalan itu bersinar macam matahari. Malaikat pun terkejut, amalan siapa lah ni. Malaikat langit pertama tengok amalan tu, okey. Lulus naik. Mari malaikat langit kedua tengok amalan kita tu. Di dalam amalan kita sembahyang apa semua tadi tu rupa-rupanya binasa. Sebab apa? Mulut tak jaga. Mengumpat. Dalam amalan kita tu ada mengumpat. Malaikat yang langit kedua kata, Hamad, buat turun. Aku tak terima. Buat turun. Amalan kita ni setiap kali kita naik sampai ke langit yang ketujuh, lepas tu simpan di lubang Quran kita cerita tadi. Duk rasa amalan kita tu Tuhan terima tu. Rupanya dah binasa semua jalan. Dengan perjalanan kita yang jauh, amalan yang kita buat pun kita tak ada nak jaga. Itu yang kita kena beriman dengan hari kiamat. Kita kena bakat jaga lah. Buat amalan boleh, nak jaga tu satu kerja Allah. Nak jaga, nak simpan bagi elok tu pun satu kerja Allah. Itu kita kena menyedesak lah. Supaya amalan kita ni, sembahyang kita ni dipelihara. Contoh kita sembahyang tadi, sembahyang saya kena kosong kata peringatan yang lain. Kita tunggu kepada apa yang kita nak sembahyang. Barulah sembahyang dia boleh membantu kita kepada kosong. Itu persiapan-persiapan yang sebelum daripada kita sembahyang kita kena ada. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita buat itu rukun iman yang kelima, beriman dengan kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma aslih bainana wa alif baina qulubina wa ihdina subul salam wa najina min al-dhulumati Sallallahu alaihi wasallam.